Assalamualaikum dan hai semua. Welcome to Nas Manchester. Nas nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan korang kepada channel Nas Manchester ni daripada dulu sehinggalah sekarang. Nas memang hargai sokongan korang. Kita dalam misi untuk mencapai 5,000 subscriber guys. Okay, so I really appreciate support guys. Nas doakan korang semua dipermudahkan segala urusan dan juga dimurahkan rezeki. Jadi kita kembali lagi dalam segmen Seram Kliwon pada malam ni. Di mana hari ni kan, kisah malam ni kan, Nas rasa boleh relate sangat lah dengan korang kan. Sebab korang mesti ada member-member sekumpulan kawan korang ataupun korang sendiri ada terlibat dalam misi-misi eksplorasi ke tempat-tempat seram ataupun ke rumah-rumah yang seram. Betul tak guys? Okay, so kisah malam ni kan, dia menceritakan tentang 4 orang sahabat yang memang kerja diorang ni kan pergi eksplorasi, masuk rumah hantu lah, rumah terbiar lah, bangunan terbiar bagai semua kan. Itulah diorang punya hobi tau guys. Okay, so di mana dalam kisah ni kan, macam biasalah kan, bila pergi ke tempat seram, takkanlah tiba-tiba jumpa benda yang tak seram kan. Tiba-tiba masuk ada fun fair ke apa kan. Okay, sebab malam ni kan mereka telah didatangi dengan makhluk yang meminta bantuan daripada mereka guys. Agak rare cerita ni guys. Okay, jadi tanpa membuang lagi, macam biasa kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. Jadi kisah ini bermula pada tahun 2003 guys. Okey, di mana terdapat sekumpulan sahabat ni kan. Diorang ni memang suka gila untuk melakukan pengembaraan seram dan juga explore lah rumah-rumah yang terbiar tu guys. Okey, diorang ni kan secara kebiasaan lah, kalau diorang tak pergi explore ke apa kan, memang diorang ni akan duk melepak sekali lah, datang ke rumah masing-masing untuk berkongsi cerita-cerita seram dan juga mereka akan merancang untuk pengembaraan eksplorasi mereka yang seterusnya guys. Nampak guys, macam yelah kan, macam budak-budak lelaki kalau datang rumah ke apa kan, tak main game ke, main jamming ke apa, ni tak guys. Diorang akan kongsikan kisah seram masing-masing dan juga plan untuk eksplorasi seram mereka guys. Okay, dan kumpulan sahabat ni terdiri daripada 4 orang sahabat, di mana mereka dikenali sebagai Kucai, Zack, Alex dan juga UJ. Macam si Kucai ni kan, dia ni memang terkenal tau dengan dia punya anugerah dia untuk rasa dan juga nampak benda-benda gaib dan juga yang menakutkan tau. Dia ni memang dapat merasakan lah apabila ada benda yang tak kena tau. Okay, dan dia punya naluri yang menakutkan lah. Okay, dia punya naluri tu sentiasalah betul guys. Kalau dia rasa takut ke apa kan, confirm dia fikir macam, ini mesti ada Mr. Poch ni kan. Memang akan ada guys. Dan untuk si Zack pula, dia ni sekor lagi lahabau dia ni sebab dia ni seorang yang bersikap sombong dan juga bongkar. Memang belagak gila guys. Okay, dia ni memang tak pernah pun nak percaya dekat benda-benda hantu ataupun benda-benda gaib ni tau. Dan disebabkan perangai dia macam tu dia ni memang selalu mengusik sebab dia tahu kawan-kawan dia yang lain ni memang penakut. So dia ni lah malaun yang acah-acah berani guys. Untuk si UJ pula, dia ni memang sentiasa berada dalam ketakutan. Okay, ketakutan, takut dengan gelap dan juga merupakan orang yang pertama yang akan mencadang untuk beredar daripada rumah ataupun tempat-tempat seram tu apabila keadaan menjadi terlalu menyeramkan guys. Tapi macam pelik si Ujoy ni, penakut punyalah penakut tapi still follow juga pergi diorang punya exploration guys. Inilah aku rasa kan dia punya semangat persahabatan tu kan. Takut-takut tapi yalah sanggup untuk melakukan diri sendiri demi sahabat. Legend lah hang ni Uji. Dan yang terakhir pula, Alex. Dia ni adalah seorang yang paling chilling guys. Okay, memang chill gila tau mamat ni Dan dia ni juga adalah satu-satunya makhluk yang boleh bertenang, relax, santai semasa situasi yang begitu menakutkan guys. Tapi yalah, kita tengoklah dia chill ke tak chill dalam kisah pada malam ni.
Kisah ni bermula pada satu hari lebih kurang pada pukul 10 malam macam tu. Geng budak-budak ni kan telah memutuskan untuk explore rumah terbiar yang dikabarkan berhantu. Rumah itu terletak di pinggir di bandar negeri Perlis ni guys. Okey, dan telah ditinggalkan selama bertahun-tahun tau. So budak ni macam excited gila budak-budak ni Okey, tengah on the way nak sampai dekat rumah seram tu kan. Diorang pun mulalah macam, "Weh, aku tak sabar mat nak masuk rumah ni kan. Kita dah lama tak explore ni kan." Dah mulalah excited bagai semua tau. Okey, jadi bila dah on the way tu, sebaik saja mereka dah nak sampai kan, memang kawasan dekat rumah tersebut memang menakutkan guys. Okey, sebab memanglah macam biasalah kan. Okey, unsur-unsur seram ni kan, pokok kiri kanan bagai semua kan. Ada tapak perkuburan pula dekat sebelah ni kan. Memang gelap gelita, tak ada lampu pun, dan hanya terdapat satu jalan yang kecil, jalan tanah yang kecil tu, satu lane tu menuju ke rumah tersebut tau guys. Okey, dan jarak daripada rumah tersebut untuk ke jiran-jiran yang lain kan memang jauh guys. Okey, dalam lingkungan beratus meter macam tu. Memang terpencil dan juga tersorok rumah yang diorang nak explore ni. Entah celah manalah diorang budak-budak ni boleh dapat jumpa rumah ni tau. Aku heran betul lah. Cuma yang pelik dia pada time tu okey, setiba je diorang ni dekat rumah tersebut kan, rumah itu memang aman damai guys. Aman damai dan juga tiada pun suasana ngeri di sekeliling rumah tersebut tau. Sebab nampak cantik, ditinggalkan elok tau. Okey, so diorang macam, "Ush, baik juga pot kita malam ni kan." Okey, betul ke rumah hantu ke rumah terbiar ni kan? Macam lain dia kan. So diorang pun macam, okey lah, tak apalah. Okey, ikutkan diorang punya anggaran location diorang tu, memang betul lah itulah rumah dia. Sebab yalah, macam pelik juga kan. Okey, tiba-tiba pula ada satu rumah tepek kat situ je kan. So macam betul ni. Jadi diorang pun turun kereta dan juga terus masuk ke dalam rumah tersebut. So diorang pun mulalah dengan diorang punya eksplorasi rumah terbiar itu guys. Okey, dan pada awalnya keadaan memang berjalan begitu lancar guys. Memang begitu lancar. Budak-budak ni macam dah pasang guys. Dah pasang torchlight masing-masing. Sulur ke atas semua kan. Memang cantik gila guys. Okey, and memang banyaklah perabot-perabot, meja makan, kursi makan semua kan, dan juga jam yang orang lama semua kan. Okey, diorang macam, stylo baik rumah ni kan. Tapi tak ada pun rasa seram. Mana pergi seram ni kan. Diorang macam, itu siapa lagi, tak lain tak bukanlah mulut sekol habau tu kan. Memang tak ada insurans guys. So sebab tu diorang macam jalan-jalan keliling dalam rumah tersebut. Memang relax gila, dekat luar memang aman damai lah cerita dia Okey, diorang macam pecah lah asing kan, pergi berasingan tau. Macam ada yang pergi dapur, ada yang pergi dekat living room, ruang tamu semua kan. Ada yang masuk bilik kecil, bilik kat belakang bagai semua tau. Sehinggalah guys, apabila semua dia sedang berjalan dengan lancar mereka tiba-tiba terdengar satu tangisan yang aneh guys. Tangisan macam benda ni macam tak masuk akal dia ni kan. Macam tak kena je vibe rumah ni kan. Diorang terdengar satu tangisan yang halus guys. Pada mulanya diorang macam tak nak fikir macam-macam. Diorang hanya menganggap itu hanyalah imajinasi mereka yang mempermainkan mereka. Mungkin biasalah kalau macam kita kan, kita pergi rumah yang seram, rumah yang tak kisahlah rumah seram ke rumah yang tak ada orang langsung kan, kita mulalah fikir bukan-bukan, betul tak? Okey, so itulah apa yang diorang fikir pada time tu tau. Cuma lama kelamaan tangisan itu menjadi lebih kuat dan juga jelas. So bila seekor-seekor dah dengar bunyi tangisan tu, mulalah mereka berkumpul balik dekat pintu depan ataupun pintu masuk rumah tersebut tau. And bila dah sampai tu, memang masing-masing pucat lah cerita dia guys. Memang cuak lah guys. Dan dalam dorang punya ketakutan tu kan, si Kucai ni, our special guy ni guys, dia ni macam ada mencuba untuk berkata dekat diri dia tau, yang alamak, aku kenal sangat lah tangisan ni. Benda ni selalu duk mengganggu aku bila aku nak balik rumah naik motor. Benda ni ada je nak terjah aku. Weh, aku kenal sangat ni. Ini memang tak lain tak bukanlah tangisan si Pontianak ni. Cuma pada time tu yang kelakar ni kan guys, si Kucai ni, dia ingat dia macam cakap dalam hati tau.
Tetapi disebabkan mungkin dia terlampau takut ke apa kan, dia sebenarnya cakap benda tu kuat-kuat tau guys. Okay, dia cakap, alamak aku tahulah ini tangisan Pontianak lah kan, confirm punya lah kan. So bila budak-budak lain dengar, memang pucat lah gigi diorang guys. Diorang terus jadi memang bersepah lah, memang dah tak boleh nak duduk diam guys. So bila diorang dah makin cuak, salah seorang daripada diorang ni boleh pula pengsan guys. And aku rasa korang tahulah siapa yang pengsan tu guys. Tak lain tak bukan si UJ ni ha. Sebabkan terlampau takut, terus padam member guys. Jadi sebaik sahaja si UJ ni pengsan keadaan seram terus melanda mereka guys. Sebab secara tiba-tiba daripada keadaan keliling diorang ni begitu aman, terus menjadi semakin seram dan juga kejadian yang aneh telah berlaku, seperti pintu yang usang dan juga tingkap-tingkap yang ada usang tu mula untuk terbuka dan juga tertutup sendiri guys. Bukan buka tutup yang biasa tau, tapi ni mula yang hentak-hentak tu tau guys. Okey, dan bukan itu saja sebab objek-objek dalam rumah tersebut seperti kursi, meja makan semua kan, televisyen semua kan, mula untuk bergerak dengan sendiri guys. Dan pada ketika itu mereka bertiga, sebab si OJ pengsan kan, diorang ni dah mula rasa seperti mereka sedang diperhatikan. Dan dalam keadaan yang macam tu kan, diorang sedar yang diorang ni memang perlu keluar daripada rumah tersebut secepat mungkin. Tetapi somehow mereka telah pun terperangkap di dalam tanpa cara pun untuk melarikan diri dengan si budak UJ ni ha. Dia pula tengah pengsan guys. So diorang dah terperangkap di dalam rumah yang terbiar tersebut. Cuma yang bernasib baiknya lah untuk budak-budak ni kan, dalam cubaan yang terdesak untuk melarikan diri, kawan kita Alex ni, mamat yang paling chilling dalam kumpulan tersebut, cuak-cuak juga, tetapi dia ni panjang akal sikit lah sebab dia berjaya untuk panjat keluar daripada tingkap yang tengah buka tutup itu untuk mencari sesiapa sahaja di kawasan yang berdekatan untuk membantu mereka untuk menyelamatkan diri. Dan semasa Alex ni keluar kan, yang lain semua terpaksalah cuba untuk mengawal ketakutan dan juga cuba untuk tolong si budak UJ ni yang tengah pengsan, tengah tak sedar diri tu, sambil menunggu kepulangan Alex tau. Okey, diorang memang takut-takut juga, tetapi mereka terpaksa untuk percaya dan juga berharap dekat si Alex ni yang dia akan membawa sesiapa pun untuk membantu mereka tau. And mereka perlu untuk stay together lah dalam rumah tu kan. Okey, takut tak takut memang terpaksa tunggu guys. Dan sambil mereka tengah tunggu Alex untuk balik kan, dalam rumah tersebut si Kucai ni, dia bukan hanya terdengar suara tangisan Pontianak tu tau, okey, tetapi dia juga terdengar seolah-olah ada macam sesuatu ataupun seseorang yang sedang membisik meminta tolong. Dan bukan itu sahaja, dia juga ternampak kelibat Pontianak itu sedang memerhatikan mereka daripada salah satu sudut di dinding dalam rumah tersebut. Dekat hujung-hujung mata dia, korang bayangkan keadaan begitu gelap, tetapi dekat mata si Kucai ni, dia nampak jelas kelibat Pontianak tengah lepak, terapung memerhatikan mereka. Tetapi si Kucai ni dia hanya mendiamkan diri lah sebab dia ni memang terlalu ketakutan tau, macam member dia juga tau. Okay? Memang muka seko-seko dah pucat guys, semualah pucat, telinga pucat, gigi pun pucat, tahu pun pisang kan, itulah degil sangat kan. Inilah dia pergi buat eksplorasi seram kan, kan dah mendapat kan pisang budak-budak tu. Dan selepas 30 minit kemudian, alhamdulillah, Alex ni dikembali bersama beberapa orang tempatan dan mereka berjaya untuk memecahkan pintu lalu masuk ke dalam rumah dan tengok budak-budak ni semua dia tengah berada dalam ketakutan yang teramat sangat, dengan UJ pula tengah terbaring lagi kan. Okey, budak-budak itu memang lega sebab Alex dapat mencari bantuan untuk membantu mereka tau. Dan sambil-sambil penduduk tempatan tu tengah bantu diorang kan, okey, salah seorang daripada penduduk itu ada memberitahu kebenaran yang amat mengganggu tentang rumah terbiar itu guys. Rumah itu bukanlah sekadar rumah terbiar tau, okey, tetapi ia sebenarnya dimiliki oleh seorang pengamal ilmu hitam yang terkenal
yang telah melakukan ritual di dalam rumah tersebut, di mana dia telah memanggil jin untuk dibela dan juga memerangkap mereka dalam rumah yang terbiar tersebut. Aku tu lah, bila aku fikir balik kan, bila apa yang si Mamat Ilmu Hitam ni buat kan, dia macam serial killer tau. Okay, serial killer kan, dia punya serial killer kutip dia punya mangsa kan, simpan dalam rumah, simpan dalam bilik store, dalam basement lah, loteng lah, dalam dinding apa semua kan. Tapi kan, pengamal ilmu hitam ni apa, memang next level guys. Okay, kutip jin pump, simpan dalam dinding mat, next level tu. Pontianak yang mereka temui itu hanyalah salah satu daripada banyak jin yang terperangkap di dalam rumah itu tau. Budak-budak ni kan, diorang ni sedar bahawa diorang telah secara tidak sengaja telah menceroboh tapak sihir hitam yang begitu kuat, dan juga sedar diorang ni berada dalam bahaya yang begitu besar. Dan terima kasih jugalah kepada pemikiran cepat si Alex ni, okay, sebab diorang dapat juga menerima bantuan daripada penduduk tempatan di kawasan tersebut. Dan tak lama selepas itu, Alhamdulillah, finally si UJ ni dia sedar juga daripada pengsan guys. Kira macam nasib baik jugalah si UJ ni okay. Yalah, walaupun dia pengsan kan, tapi dia tidak perlu untuk lalui pengalaman seram macam dia punya kawan-kawan tu tau. Okay, lagi-lagi macam si Kucai ni kan, boleh pula nampak Pontianak tengah usah dia diorang kan. Scary mat. Jadi sebaik sahaja si UJ dah sedar kan, diorang pun mulalah untuk meninggalkan rumah terbiar tersebut tau. Memang dah insaf lah cerita dia, sebab dah cukup takut lah tu kan. Okay, so budak-budak ni diorang sedar bahawa apa yang diorang alami tu memang betul-betul telah memberikan pengajaran dekat diorang ni tau. Pengajaran untuk tidak boleh bermain-main dengan roh ataupun jin dan juga kuasa ilmu hitam. Sebab apa yang mereka lalui itu memang telah memberikan satu impak yang begitu teruk dekat budak-budak ni. Dan diorang ni pun telah berjanjilah untuk tidak lagi memandang rendah dekat perkara-perkara gaib ni. Dan juga kalau mereka nak pergi lagi untuk eksplorasi seram ni kan, mereka perlu lakukan dengan lebih lagi berhati-hati. Sebab pengalaman itu telah mengubah mereka selama-lamanya. Dan diorang ni tahu bahawa diorang ni memang bertuah gila sebab berjaya untuk melarikan diri dalam keadaan yang selamat. Rasa macam dah habis kan? Macam dah sampai hujung cerita, betul tak? Jadi selepas mereka telah diselamatkan oleh penduduk tempatan ni kan, walaupun diorang telah diyakinkan oleh penduduk-penduduk tempatan tersebut, diorang ni masih lagi terkedu dengan diorang punya pengalaman tu tau. Diorang ni memanglah bersyukur sebab masih lagi hidup, tetapi diorang ni tidak dapat untuk menghilangkan perasaan bahawa ada sesuatu yang tak berapa nak betul guys. Diorang tahu tau yang diorang ni perlu melakukan sesuatu untuk memastikan tidak ada orang lain lagi akan menjadi mangsa yang nasib yang sama macam diorang juga tau. Dan untuk si Kucai ni, si Kucai yang ada kebolehan itu kan untuk rasa kehadiran kepada benda-benda gaib itu kan, dia sendiri telah mencadangkan agar diorang ni menjalankan siasatan sendiri untuk mengetahui sejarah rumah terbiar itu. Di mana selepas itu diorang ni menghabiskan beberapa hari yang berikutnya melakukan research sendiri guys. Nampak dahsyat tak dahsyat budak-budak ni Okey, di mana mereka telah pergi ke kawasan tersebut dan juga bercakap dengan penduduk-penduduk tempatan untuk mengetahui dengan lebih lagi tentang masa lalu rumah yang berhantu itu. Dan pada akhirnya diorang punya usaha ni finally telah menghasilkan buah, di mana mereka berjaya untuk membongkarkan satu rahsia gelap yang begitu mengejutkan. Ternyata rumah itu pernah menjadi tapak ritual ilmu hitam yang dilakukan oleh seorang bomoh yang berkuasa dan juga terkenal. Famous mat dia ni Okey, dan bomoh itu telah pun menggunakan rumah itu sebagai tempat untuk dia menjalankan ritual dia, memanggil jin-jin untuk melakukan apa sahaja suruhannya. Inilah dia guys, menggunakan ilmu hitam untuk mendapat benefit untuk diri sendiri. Salah satu roh yang dipanggil oleh dia adalah Pontianak tersebut yang telah menghantui budak-budak tu tadi kan. Okey, dan Pontianak itu rupa-rupanya dia telah pun terperangkap di dalam rumah tersebut selama bertahun-tahun guys. Okey, dan rupa-rupanya kan dia ni juga telah meminta bantuan untuk dibebaskan sebab bomoh itu telah berjanji untuk
membebaskan dia apabila ia telah memenuhi segala kehendak dia. Tetapi pada akhirnya tak sompek, sebab si Boboh ni dia telah meninggal dunia sebelum dia dapat melakukannya, meninggalkan jin ataupun pontianak tersebut terperangkap dalam rumah yang terbiar tersebut. So bila budak-budak ni dah tahu cerita, dah bongkar segala rahsia kan, diorang tahu yang diorang ni perlu melakukan sesuatu untuk memecahkan sumpahan ke atas rumah tersebut tau. Kiranya diorang ni nak tolong lah kan, yelah nak bagi keamanan sikit lah kat rumah tu kan, okay. So diorang pun telah memanggil seorang ustaz untuk membantu bagi membersihkan rumah tersebut. Dan alhamdulillah lah, ustaz itu pun telah bersetuju untuk membantu budak-budak ni tau. Okay, so dia pun dah set appointment dengan ustaz tu. Dia pun dah bagi location dekat ustaz tu untuk datang ke rumah tersebut tau. Okay, so bila budak-budak ni dah pergi ke rumah tersebut, tak lama selepas itu ustaz itu pun sampai guys. Okay, ustaz tu pun dah jumpa dengan budak-budak ni, dah kenal lah dengan si Kucai, Zack, Uj dan juga siapa tahu seorang lagi kan. Dah kenal perkenalan semua. So dia tanyalah kan apa yang telah berlaku sebenarnya tau. So bila si Kucai ni ceritalah, sebab dia yang boleh nampak pontianak bagai semua, ustaz tu macam heran pun ada tau. Heran dan juga macam agak risau tau. Sebab yelah, ia boleh memberikan satu bahaya tau dekat budak-budak ni ataupun kepada penduduk tempatan dekat kawasan tersebut. Jadi sebaik sahaja ustaz tu sampai dah jumpa dengan budak-budak ni, diorang semua teruslah masuk ke dalam rumah tersebut tau. Dan sebaik sahaja ustaz itu masuk ke dalam rumah tersebut, dia memang sedar, memang betul-betul keras rumah tersebut guys. Dan bukan sahaja di dalam rumah tersebut, tetapi termasuk juga dengan kawasan sekeliling halaman rumah tersebut. Jadi bila dah macam tu, si ustaz ni dia tahulah apa yang perlu dilakukan tau. So sebaik saja ustaz ni mula membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan juga melaungkan azan, rumah itu terus mula untuk bergegar dan angin yang kuat mula untuk meniup ke arah dorang ni guys. Dalam secara tiba-tiba daripada sunyi sepi terus menjadi riuh rendah. Dan bila keadaan menjadi semakin seram, budak-budak itu semua memang terus jadi takut dan terus lari keluar daripada rumah tersebut, meninggalkan ustaz tu seorang sahaja dalam rumah guys. Memang tak boleh pakai betul lah budak-budak ni guys. Boleh pula tinggalkan ustaz tu kan. Kesian tu member. Ustaz tu pula dia memang tidak berhenti untuk melaungkan azan di dalam rumah tersebut. Dan bila ustaz tu tak berhenti untuk melaungkan azan, keadaan sekeliling itu menjadi semakin riuh apabila angin bertiup semakin kencang, semakin rancak guys. Memang pintu tingkap semua dah pumpang-pumpang tu guys. Memang angin kuat gila. Dan pada akhirnya guys, kesemua budak-budak itu berdiri terpacak dekat luar rumah dengan mata diorang terbeliak besar apabila mereka terdengar hilayan bercampur dengan tangisan pontianak itu dengan begitu jelas dan juga begitu kuat. Dan selang beberapa minit selepas itu hilayan dan juga tangisan pontianak itu memang non-stop, memang tak berhenti tau. Okey, sehingga selepas beberapa minit kemudian keadaan terus menjadi reda dan juga sunyi sepi. Budak-budak tu jadi risau tau. Jadi risau sebab terfikir apa pula terjadi dekat ustaz tu kan. Time tu baru fikir, alamak, ustaz kat dalam rumah lah. Tadi bukan main lagi kan, lari keluar rumah betul tak? Okey, tapi Seko pun tak berani nak masuk ke dalam rumah tersebut tau. Tak berani nak masuk balik tau. Okey, memang penakut lah budak-budak ni kan. Tapi sebaik sahaja salah seorang daripada budak-budak ni hendak menejak kaki nak masuk ke dalam rumah tersebut, kedengaran suara ustaz itu melepaskan nafas yang lega dengan menyebut Allahu Akbar, lalu keluar daripada pintu depan rumah tersebut. Sekumpulan kawan tersebut tu memang masih lagi berasa takut, tapi mereka lega pada masa yang sama tau. Okey, mungkin diorang fikir macam alhamdulillah ada ustaz untuk membantu mereka, dan diorang ni pada masa yang sama juga ada rasa bingung sikit. Cuma diorang ni tahu yang diorang telah melakukan sesuatu yang betul, iaitu dengan mendapatkan bantuan. Dan sebaik saja ustaz tu keluar, dia terus berjumpa dengan budak-budak ni kan. So ustaz ni pun telah menasihatkan budak-budak ni supaya janganlah buat main-main dengan benda-benda gaib ni. Dan pada masa yang sama, dia juga telah mengucapkan terima kasih kepada diorang ni sebab untuk memanggil, meminta tolong dan juga bersyukur semua dia selamat
dan keadaan semua dah kembali normal. So bila semua dah settle kan, semua dia dah kembali normal semua, budak-budak ni nak balik, ustaz pun macam okeylah, saya balik dululah, saya nak pergi warung kedai depan jap nak minum kopi kan. Ustaz pun nak kena kopi lah, mungkin penat lah kot tadi kan, lawan dengan hantu bagai semua kan. Okay, so bila budak-budak ni dah on the way balik, diorang sebenarnya sedar akan pengajaran daripada apa yang diorang telah alami tu tau. Okay, memang diorang tahu silap besar gila untuk berfikir bahawa diorang ni boleh buat main-main dengan alam sebelah ni. Dan diorang juga sedarlah bahawa alam gaib ni kan, ataupun benda-benda gaib ni kan, memang tidak boleh dipandang ringan dan diorang ni perlu untuk menghormati guys. Memang secara kebiasaannya orang akan takut, tapi kalau tak takut pun janganlah terlampau bongkak sangat sampai boleh mencabar makhluk-makhluk gaib ni tau. Sebab memang dia punya ending dia tak cantik lah cerita dia guys. Okay, dan budak-budak ni pun sedar yang seorang-seorang takkan boleh melupakan tentang pengalaman seram yang diorang ni dah lalui. Tetapi diorang boleh menggunakan pengalaman tersebut untuk mendidik orang lain tentang bahayanya berkecimpung ataupun pandang ringan dekat alam gaib. Dan sejak pada hari itu, diorang berjanji untuk menggunakan pengetahuan masing-masing untuk membantu orang lain dan memastikan tidak ada orang lain yang akan menjadi mangsa nasib yang sama seperti diorang. Diorang tahu bahawa pengalaman diorang telah menjadi pengajaran yang berharga dan teramatlah bersyukur sebab dapat keluar daripada rumah tersebut hidup-hidup. Satu kisah yang menarik, satu kisah yang agak menyeramkan dan juga satu kisah yang menunjukkan sekumpulan kawan ni mempunyai perikatan persahabatan yang begitu akrab di mana diorang ni kongsikan hobi ataupun minat yang sama di mana mereka suka untuk buat eksplorasi seram-seram ni guys. Okey, memang menarik, banyak juga pengajaran dalam kisah ini Okey, aku rasa korang pun tahu apakah pengajaran itu. Okey, one thing bila sebut pasal alam-alam gaib ni kan, kalau kita ni terlampau berani ke apa kan, kita jangan tunjuk kita ni terlampau berani dan juga bongkak sampaikan boleh mencabar alam-alam gaib ni guys. Sebab dia punya penangan dia kita tak tahu guys. Okey, kita tak tahu tahap keseraman ni memang tahap gila macam mana tu guys. Okay, dan juga of course seperti apa yang telah terjadi dekat Pontianak tu kan, member pula jadi apa, jadi prisoner jadi apa, banduan mat, jadi banduan dalam rumah tu di mana dia punya roh ataupun jin tu telah terperangkap di dalam rumah terbiar itu dah guys. Okay, gara-gara seorang pengamal ilmu hitam telah melakukan ritual dia guys. Kita semua tahu ritual ilmu hitam ni memang takkan bawa ke mana melainkan ke neraka terus guys. Okay, memang tak manis lah. Alright guys, so aku harap korang enjoy dengan kisah aku sampaikan malam ni, and aku juga nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan, kesilapan ataupun kata-kata kasar yang telah disebut dan juga yang telah mengguris perasaan korang. Nas nak minta maaf Okay, kadang-kadang terbawa-bawa guys, terbawa-bawa bila cerita ni kan, kena pula kopi macam ni kan. Okay, tapi Nas harap korang semua enjoy. Jangan lupa tekan butang like, subscribe, share video ni, and of course support Nas Manchester untuk capai 5,000 subscribers. Thank you so much guys. InsyaAllah kita berjumpa di next premiere. As always, never stop creating. Assalamualaikum. Bye bye.